Baik, kita mula suratul Qasas mulai daripada ayat 25. Suratul Qasas mulai ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'athu, maka telah datang ia kepadanya. Maka telah datang ia kepadanya. Ihdahuma, oleh salah seorang keduanya. Oleh salah seorang keduanya. Tamshi, ia berjalan. Alastihyai, atas rasa malu. Qalat, telah berkata ia, Inna, sesungguhnya, abi, bapaku, yada'uka, ia memanggil akan engkau. Ia memanggil akan engkau liyajziyaka, untuk ia beri balasan kepada engkau. Untuk ia beri balasan kepada engkau. Ajra, upah. Ma, apa yang. Sakoita, telah engkau beri minum. Ataupun ambilkan air. Dan bracket, ambilkan air. Lana, untuk kami. Falamma, maka manakala. Ja'athu, telah datang ia kepadanya. Wa qassa, dan telah menceritakan ia. Al-qasasa, akan kisah-kisah. Qala, telah berkata ia, La takhaf, jangan engkau takut. Najaita, engkau telah selamat. Minal qaumi, daripada kaum. Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Baik, saya masuk mula. Kisah Nabi Musa lari daripada Mesir menuju ke satu arah yang dia tak tahu. Ikut hati saja, asal keluar daripada Mesir. Ya, arah itu rupanya ke Madian. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam sampai di satu tempat yang mana orang berhimpun di situ, iaitu mereka adalah di antara pengembala-pengembala yang mana mereka mengambil air di perigi untuk memberikan minum
kegembalaannya. Nabi Musa perhatikan dalam ramai-ramai itu ada dua wanita yang mana mereka terpaksa menunggu begitu lama dan barisan itu punya panjang. Tidak ada satu pun orang lelaki yang memberi peluang kepada dua wanita ini untuk mendapatkan air. Jadi Nabi Musa dengan rela hati dia kata, apa hal kamu berdua ini? Oh, kami nak ambil air, tapi kami tak akan dapat ambil air selagi mereka tidak habis beredar. Jadi dia tunggu je lah. Jadi Nabi Musa AS membantunya dengan jalan, iaitu Nabi Musa mengalihkan ada satu batu di perigi itu, batu besar, yang mana pada batu itu tak ada siapa yang dapat mengambil air daripada celah batu itu. Jadi Nabi Musa alihkan batu itu tanpa mengganggu orang-orang lain. Orang lain mengikut gilirannya, tapi dia alihkan batu itu dan dapat mengambilkan air untuk dua wanita ini. Lalu dia balik dan menceritakan kepada orang tuanya tentang ada orang membantu dia mengambilkan air. Dan diceritakan bahawa Nabi Musa mengharapkan dalam keadaan yang panas dia berteduh, dia berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku amat mengharap bagi apa yang kau telah turunkan kebaikan kepadaku. Dia sangat mengharapkan kepada Allah kebaikan. Tak lama kemudian, faja'athu ihdahuma. Ini ayat 25. Maka telah datang ia akannya ihdahuma, salah seorang dari keduanya. Mana di antara dua wanita tadi, salah seorang datang. Tamshi, ia berjalan ta'alas tihyai, atas rasa malu. Maknanya tak kenal. Jadi bapa dia suruh jumpa dengan lelaki ini, suruh datang ke rumah. Jadi dia datang menemui dalam keadaan yang dia rasa malu-malu. Qalat, setelah berkata perempuan ini, inna abi yad'uka. Sesungguhnya bapaku ia mengajak engkau atau memanggil akan engkau, liyadziyaka, untuk ia memberi balasan kepada engkau, ajrama saqaita lana, untuk memberikan balasan kepada engkau upah apa yang engkau telah ambilkan air untuk kami. Jadi Nabi Musa ikutlah wanita ini. Dan dijumpakanlah dengan bapanya. Jadi pada masa itu salinglah berkenalan antara Nabi Musa dan orang tua ini. Itu dikatakan di sini, wa qassa alaihil qasas. Nah, qasas kan kita punya surah ni, surah Qasas, cerita-cerita, kisah-kisah. Dan telah menceritakan atasnya akan kisah-kisah. Jadi Nabi Musa AS ceritalah bagaimana dia boleh sampai ke situ dan ceritakan bahawa dia telah membunuh bangsa Kipti dengan tidak sengaja kerana nak menolong. Jadi dia bunuh dan pihak Firaun telah mencarinya untuk membunuh aku. Aku pun larilah ke sini. Diceritakanlah kisahnya. Kata lelaki, orang tua ni, qala, telah berkata la takhaf, jangan engkau takut. Sekarang engkau dah keluar daripada negeri itu, engkau jangan takut. Najaita minal qaumiz zalimin, engkau telah selamat daripada kaum orang-orang yang zalim itu. Sekarang kau kat sini dah selamat. Macam itulah diceritakan
sambil dicerita dihidangkan makanan dimakan, ya, sambil berborak-borak lah bahasa kita, ya, berborak-borak. Rupanya orang tua ni adalah, ya, seorang nabi, ya. Ha, jadi seorang nabi, ya, memanglah perjalanan itu benar-benar Allah sudah atur, ya. Ha, perjalanan Nabi Musa, ya, berjumpa dengan orang tua ini, semuanya adalah sudah diatur oleh Allah SWT. Ya. Baik, kisahnya lagi macam mana? Teruskan, ya. Qalat, telah berkata ia. Ihdahuma, oleh salah seorang keduanya. Ya abati, wahai bapaku. Istajarta, mintalah ia ambil upah. Mintalah ia ambil upah. Istajirhu, mintalah ia ambil upah. Bracket, jadikanlah buruh dia. Dalam bracket, ya, jadikanlah buruh ia. Inna, sesungguhnya, khaira, sebaik-baik, manis ta'jarta, orang yang engkau jadikan buruh. Engkau jadikan buruh al-qawi, orang yang kuat, amin, lagi dipercayai. Saya masuk mula. Jadi dalam, ya, perbualan yang panjang dengan orang tua ni, orang tua ini adalah seorang nabi, Nabi Syuaib. Ya. Begitulah perjalanan yang Allah telah atur. Sekarang dia sudah berada di satu rumah orang soleh, ya, iaitu seorang nabi yang bernama Nabi Syuaib. Dia tidak ada anak lelaki, dia hanya ada 2 anak perempuan. Dan Nabi Syuaib ini pun sudah tua. Jadi tak berdayalah nak mengambil air untuk minuman ataupun memberikan minuman ternakan. Jadi, ya, bila demikian, ya, ceritanya dia sebatang kara. Ibarat Nabi Musa sebatang kara. Jadi salah seorang daripada anak perempuannya, qalat, telah berkata ia, ihdahuma, oleh salah seorang keduanya, anak perempuannya, ya abati, wahai bapaku, istajirhu, jadikanlah buruh oleh engkau akannya. Inna khaira man istajarta, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau jadikan buruh, al-qawiyul amin, orang yang kuat lagi dipercayai. Jadi, ia nak memandangkan bahawa, ya, yang Nabi Musa ini, ya, seorang pemuda yang, ya, kuat, ya, dan kuatnya tadi pasal nampak dialihkan batu yang orang lain tak boleh alihkan. Dialihkan batu tu. Sedangkan yang ramai-ramai tu tak terfikir nak alihkan batu. Tak ada yang larat nak alihkan batu besar. Itu dikatakan, ya, dia kuat. Dapat alihkan batu tu yang tepi perigi tu. Ya. Lagi dipercayai. Tu. Ya.
Baik, sambung lagi. Qala telah berkata ia, ini sesungguhnya aku, uridu aku berkendak, an bahawa, unkihaka aku kahwinkan akan engkau, ihda kepada salah seorang, ibnatai dua anak perempuanku, hataini dua ini, ala atas, an bahawa, tak juroni engkau ambil upah kepadaku, samania 8, hijaj musim haji, bracket tahun, fain maka jika, atmamta telah engkau sempurnakan, asron 10, famin maka daripada, indika sisi engkau, wama dan tiada, uridu aku berkehendak, an bahawa, asyukka aku memberatkan, alaika atas engkau, satajiduni bakal engkau dapati akan daku, in jika, sya'a telah berkendak, Allahu oleh Allah, minas solihin daripada orang-orang yang soleh. Baik. Cadangan daripada si anak tu, ya, cukup baik. Ya, mana eloklah. Ya. Apalagi dia ni tak ada siapa-siapa di sini. Jadi cadangan anak tu elok. Jadi seorang tua sudah tentu akan risau, susah hati dengan apa kata masyarakat kalau dia meletakkan seorang bujang di rumah dia, sedangkan dia tidak ada anak lelaki.
ya, dia ada anak perempuan. Sudah tentulah dipandang sumbang oleh masyarakat. Jadi pandangan sumbang ini bukan sekarang, tapi dulu-dulu pun mereka punya adab macam tu. Ya, mereka rasa sumbang. Ya, meletakkan ya seorang seorang lelaki di rumah tanpa ada ikatan mahram. Ya. Jadi satu cadangan dia, ya, dia nak kahwinkan saja dengan salah seorang anaknya, ya, untuk menghilangkan atau menghindarkan fitnah, ya, menghindarkan daripada dipandang sumbang oleh masyarakat. Ya, cadangan dia nak kahwinkan saja. Jadi bila ada ikatan perkahwinan, ya, tidak ada ya bantahan daripada sesiapa. Ya. Jadi apa kata orang tua ni, iaitu Nabi Syuaib ni, qala telah berkata, ya inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Telah berkata, ya sungguhnya aku berkendak bahawa aku nikahkan akan engkau kepada salah seorang dua anak perempuanku dua ini. Maknanya aku nak kahwin kau dengan salah seorang daripada kedua anak perempuanku ini. Ya. Kalau kau setuju, ya, ala an ta'jurani sama niah hijaj atas bahawa engkau ambil upah kepadaku 8 haji. 8 haji ni, kiraan haji ni setahun. Kalau satu haji 1 tahun, macam itulah bahasa dulu. Ya. Mereka gunakan haji. Ya. Mana 1 bulan haji setahun, 1 bulan haji setahun, macam tu. Ya. Jadi boleh diterjemah dengan 8 tahun. Ya. Dengan ya syarat engkau ya mengambil upah kepadaku ya 8 tahun atau 8 tahun. Fain atmamta asyran, maka jika engkau telah sempurnakan 10, famin indika, maka daripada sisi engkau. Kalau engkau nak cukupkan 10 tahun, contohnya itu ia terpulanglah pada engkau. Wa ma uridu an asyqa alaika, dan tiada aku berkehendak bahawa aku memberatkan ke atas engkau. Aku tak nak beratkan ke atas engkau. Ya. Tapi aku mahukan ya, engkau bekerja dengan aku selama 8 tahun. Itu sebagai apa? Mas kahwin tu. Ya. Mas kahwinnya dia bekerja dengan ya, orang tua ni selama 8 tahun. Itu sebagai mas kahwinnya. Ya. Bukan RM80 ya. 8 tahun kerja. Mas kahwin dia. Bukan RM80 macam zaman kita dulu RM80 je mas kahwin. Ya. Ini ya 8 tahun ya, kerja. Tapi kalau nak cukupkan 10 tahun, itu terpulang. Bahasa kita macam itulah. Satajiduni, bakal kau dapati akan daku insya-Allah minas solihin, daripada orang-orang yang soleh. Ini kata ya Nabi Syuaib. Ya. Baik, apa jawapan daripada ya Nabi Musa? Adakah hal ini dipersetujui? Ya. Qala, sambung, telah berkata ia, zalika itu, baini, di antaraku, wa bainaka, dan di antara engkau. Ayyama, yang mana jua, al-ajalaini, dua tempoh. Qadha itu telah aku sempurnakan, fala udwana, maka tidak ada permusuhan. Alayya, atasku. Wallah, dan Allah, ala, atas,
Ma apa yang nakulu kita ucapkan. Hafiz yang menyaksikan. Hafiz lah. Wakil yang menyaksikan. Jadi Nabi Musa, dia berkata, Qala telah berkata, ya Nabi Musa, Zalika baini wa bainaka. Itu mana perjanjian itu adalah di antaraku dan di antara engkau. Ayamal ajalaini, yang mana jua dua tempoh. Qadha itu telah aku sempurnakan, fala udwana alayya. Maka tidak ada permusuhan atasku. Maknanya kalau aku nak sempurnakan 8 pun, ya, tak apa, 10 pun tak apa. Itu maknanya tidak ada permusuhan di antara aku. Wallahu ala ma naqulu wakil, dan Allah atas apa yang kita katakan yang menyaksikan. Artinya, ya Nabi Musa ya bersetuju. Ya apa tidaknya, ya kalau ya Nabi Musa tidak mengambil peluang ini, Nabi Musa nak lari ke mana? Ya Nabi Musa sebagai pendatang di tempat orang atau dikatakan pendatang haram. Dia di tempat orang. Bukan orang boleh nak terima. Dia pendatang datang tempat seorang. Bukan seorang tu boleh senang-senang nak terima. Ya, tetapi ini adalah satu jalan yang Allah telah aturkan buat Nabi Musa AS. Dan dia ditemukan juga adalah kalangan daripada orang yang soleh. Iaitu seorang Nabi. Ya, jadi artinya, ya, kalau Nabi Musa tidak mengambil peluang ini, ya, Nabi Musa akan jadi orang yang rugi. Ya, maka Nabi Musa ya ambillah peluang itu. Ya. Jadi dia pun mengikut ringkasannya bahawa ya Nabi Musa pun ya bernikahlah dengan anak Nabi Shu'aib yang bernama Safurah. Ya, Safurah. Nama Safurah. Jadi salah seorang namanya itu Safurah itu yang tercatat. Ya. Jadi dia pun berkahwinlah dengan Safurah. Ya. Dia tidak boleh balik ke Mesir. Kalau balik ke Mesir, dia akan dibunuh. Ya, jadi dia bawalah hati, tenangkan hati ya, di negeri orang ya, dengan rasa berlapang dada. Jadi ya, itu salah satu perjalanan Nabi Musa AS sebelum dia jadi Rasul lagi. Ya. Itulah perjalanan dia. Baik, kita sambung lagi. Falamma. Maka manakala, ayat yang ke-29 ni. Falamma maka manakala. Qadha telah ia sempurnakan. Musa oleh Musa. Al-ajala akan tempoh itu. Wasara dan telah berjalan ia bi ahlihi dengan ahlinya. Ahlinya ni ya, boleh kita letak bracket isterinya. Anasa telah melihat ia. Min janibi daripada janib ya, pinggir. Daripada pinggir Tur, Gunung Tur.
Naro akan api. Nama gunung tu, Gunung Tur. Qala telah berkata ia. Li ahlihi kepada ahlinya. Kusu. Tunggulah olehmu. Ini sesungguhnya aku. Anastu telah melihat aku. Naro akan api. La'alli mudah-mudahan aku. Atikum. Aku datangkan kepada kamu. Minha daripadanya. Bi khabarin dengan perkhabaran. Au jaswatin atau bara. Minan nar daripada api. La'allakum mudah-mudahan kamu tastolun. Kamu berdiam. Kamu berdiam. Ceritanya bahawa Nabi Musa AS, ringkasnya, telah menyempurnakan perjanjian mas kawin itu, iaitu 8 tahun ataupun 10 tahun. Lepas tu, dia pun teragak untuk pergi ke Mesir. Falamma qada Musal ajal. Maka manakala telah menyempurnakan oleh Musa akan tempoh itu, wasara dan telah berjalan ia bi ahlihi dengan ahlinya, iaitu dengan isterinya, dengan izin bapanya, pergilah dia ke Mesir. Ya, dalam perjalanan dia daripada Madian ke Mesir, waktu malam, Anasa telah melihat ia, melihat daripada jauh, min janibit Tur, daripada sebelah atau pinggir Bukit Tur, naro akan api. Dia nampak api di pinggir Bukit Tur itu. Qala li ahli, telah berkata ia kepada ahlinya atau isterinya, kusu. Diamlah olehmu. Atau tunggulah olehmu. Inni anastu naro. Sesungguhnya aku melihat akan api. La'alli, mudah-mudahan aku datangkan kepada kamu minha daripadanya bi khabarin dengan perkhabaran. Au jaswatin atau bara minan nar daripada api itu. Jadi engkau tunggulah sini. Aku nak dekati api itu. Nanti aku akan ceritakanlah apa yang ada kat api itu. Ataupun aku akan bawakan bara, sedikit bara atau secebis bara untuk kamu tastolun. La'allakum tastolun, mudah-mudahan kamu berdiam. Mana berdiam di sini kamu dapat memanaskan badan. Jadi suasana atau cuaca sejuk. Jadi bila terlihat api itu, sudah tentulah bagus juga kalau
ia dapat ambil secebis daripada bara itu untuk buat memanaskan badan. Ya. Jadi dalam ayat ini, kalau kita ambil pelajaran, ya, ini contohlah, ya, puan-puan contoh. Ya. Ini waktu malam ni, ya, suami perempuan ni, ya, nampak macam Nabi Musa lah konon nampak api. Ya. Kalau perempuan ni diri perempuan sebagai Safura contohnya. Ya. Kau tunggu sini ya. Aku nak ambil, nak dekati api tu, nak tengok apa cerita kat situ, ataupun aku nanti ambil lah sedikit api tu untuk kita buat panaskan badan. Kau tunggu sini. Kalau perempuan dia ditinggalkan tunggu kat situ jauh-jauh daripada ya, api itu, agaknya perempuan ni ya okey ke tak okey? Ya. Tak takut ke dengan rimau ke dengan apa malam ni? Ya, bukan siang. Ya. Tentulah mungkin kemungkinan tak seperti ya macam mana Safura. Ya, sebab Safura tadi disuruh tunggu, dia tunggu. Dia tidak ada rasa takut pula. Ya. Kalau perempuan macam mana? Ya. Sudah tentulah. Ya. Kalau ditinggalkan macam tu mau menjerit. Ya. Pergilah sama-sama ya. Macam tu. Mainlah tengoklah sama-sama. Macam itulah jawapannya. Ya. Apa nak tinggalkan aku sini, dimakan dari rimau nanti. Ya, jadi ya, itulah maknanya keteguhan. Ya, Safura tadi sanggup ya ditinggalkan. Ya, buat api itu nampak ya, tapi sebenarnya jauh daripadanya, bukan dekat sangat pun. Ya. Nampak ya, tapi sebenarnya nak dekat itu jauh. Ya. Sanggup ditinggalkan dalam keadaan malam. Cuba bayangkan ya macam mana kalau ya perempuan sebagai Safura. Ya. Baik ya, kita teruskan lagi. Apa ceritanya? Falamma, maka manakala ataha telah ia datangi akannya. Telah ia datangi akannya. Nudia, telah diseru ia. Min daripada syati'il wadi, tepi lembah. Syati'i tepi, al-wadi lembah, aiman sebelah kanan. Fil buk'ah, di lapangan. Al-mubarakah, yang diberkati. Minas syajarati, daripada buah, daripada pohon-pohon. Bahawa ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku, anallah, akulah Allah, Rabbul alamin, Tuhan sekalian alam. Baik, saya masuk mula. Falamma ataha, maka manakala telah ia datangi akannya, ya, Nabi Musa datangi api itu, nudia minas syajak min syatil wadil aiman, telah diseru ia daripada tepi lembah yang sebelah kanan, fil buk'ah, di lapangan, wal mubarakah, yang diberkati, minas syajarati, daripada pohon-pohon. Ya. Di situ Nabi Musa diseru. Dia dekat dengan api itu. Ya, katanya di sebelah kanan. Ya, tempatnya lapang dan ada pohon-pohon.
ya, tempat yang diberkati. Seruan itu, An ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah, Tuhan sekalian alam. Ya. Agak-agak iblis ni boleh tak dia mengatakan ya perkataan itu. Ya. Akulah ya Tuhan kamu. Iblis. Boleh. Iblis pun boleh mengatakan macam tu. Tetapi ya, cerita Nabi Musa ini terakam dalam Quran dan Allah sendiri mengatakan wa kalamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata kepada Musa dengan sebenar-benar kalam, sebenar-benar perkataan. Jadi artinya Musa ya yang mengatakan anallahu rabbul alamin memang Allah, bukan ya iblis. Sebab iblis juga boleh dia menyamar jadi Tuhan. Ya. Jadi di sini bukan ya iblis tetapi ya Allah sendiri telah merakamkan dalam Al-Quran. Sebab itu dalam banyak-banyak nabi, hanya Nabi Musa sahaja yang pernah berkata-kata dengan Allah tanpa ada hijab, tanpa ada perantaraan. Nabi Musa ketika ini ya, bukan hari-hari, ketika ini. Nabi Musa pernah berkata-kata dengan Allah tanpa hijab. Ini kelebihan Nabi Musa. Itu Musa disebut bila Musa kalam Allah. Ya, kalamullah. Maknanya Musa. Ya, kalamullah. Jadi maknanya Musa pernah berkata-kata dengan Allah. Itu kelebihan Nabi Musa. Ya. Jadi apakah cerita selanjutnya? Ya, kita akan sambung akan datang cerita selanjutnya. Ya, jadi Nabi Musa kisahnya sudah berkahwin dengan Sapura dan Sapura ini diajak untuk pergi ke Mesir. Tapi ya, apa nasib Nabi Musa pergi ke Mesir sedangkan orang Mesir ni mencari Nabi Musa untuk dibunuh. Ya. Jadi sekarang 10 tahun Nabi Musa menghilangkan diri. Ya, apa jadi dengan ya orang-orang Firaun ini yang mencari Musa? Adakah dia akan terus melaksanakannya hukuman itu? Ya, dan bagaimana? Ya, nanti kita akan teruskan cerita Al-Kisah ini, insya-Allah. Ya. Baik, kita teruskan pelajaran selanjutnya, yaitu kita selesaikan pelajaran sorof kita. Okey, kita buka balik mic. Sampai bilangan berapa ya? 44. Bilangan apa? 44. 44. Oh. Baik, kita teruskan bilangan 44. Bilangan 44 ini masih dalam bab tafa'ala ya tafa'alu, iaitu tasriful lafz. Ya. Tahawa ya tahawa tahawian, tahawa la tatahawa. Untuk fi'il nahi, la tatahawa tu tidak ada huruf ya di akhir ya. Contoh saya bagi tu ada huruf ya tu atau pangkah di fi'il amar, fi'il nahi tak ada ya. Ya. Mutahawin, mutahawan, 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 tuhuya, yutahawa. Sekarang tamrin tasawwa. Cuba buat tasawwa mudhari'nya. Yatasawwa. Tasawwa masdarnya. Masdarnya tasawwiyan. Amar nahi. Tasawwa la tatasawwa. Tasawwa. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Mutasawwan. Ya, madi majhul, mudhari' majhul. Suya
Mutasawa. Ya, tusuwiya yutasawa. Ya, ingat ya, fi'il amar, fi'il nahi itu jangan letak ya ya. Ha, ada ya. Ha. Kemudian nombor 2 itu makna jadi sama, tasawa. Nombor 2 berfikir, tazawazai waw ya. Cuba buat madi mudhari masdar. Tasawa ya tasawa. Tazawiyan. Ya, tazawiyan. Amar nahi. Tazawa la tatazawa. Tazawa la tatazawa. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutazawan. Mutazawan. Mutazawin, mutazawan, mutazawan, mutazawan. Madi majhul, mudhari majhul. Tuzuwiya tazawa. Tuzuwiya yutazawa. Okey, nombor 3 mana menjadi kuat. Ya, takawa. Buat madi mudhari masdar. Takawa ya takawa. Takawiyan. Ya, amar nahi. Takawa la takawa. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutakawin. Mutakawan. Mutakawan. Madi majhul, mudhari majhul. Ukuwiya mutakawa. Ya, okey. Nombor 4 berlingkar. Berlingkar, ya, lingkar. Okey, tatawa. Cuba buat madi mudhari masdar. Ulang balik madi. Tatawa ya tatawa. Tatawiyan. 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 Tatawa la tatawa. La tatawa. Tatawa. Okey. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutatawin. Mutatawan. Mutatawan. Ya, madi majhul, mudhari majhul. Tutuwiya mutatawa. Ya, tutuwiya yutatawa. Okey, nombor 5 dengan mana bengkok. Talawa. Silakan. Madi mudhari masdar. Talawa ya talawa. Talawiyan. Amar nahi. Talawa ya talawa. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutalawin. Mutalawan. Mutalawan. Okey, madi majhul, mudhari majhul. Tuluwiya mutalawa. Ya, nombor 6 dengan nombor 6 dengan makna sengaja, tanawa. Silakan, madi mudhari masdar. Tanawa ya tanawa. Tanawiyan. Ya, amar nahi. Tanawa la tanawa. Ya, isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutalawin. Mutanawan. Ya, madi majhul, mudhari majhul. Tunuwiya mutanawa. Ya. Yang akhir dengan makna bertamu. Tatawa. Bertemu ke bertamu? Bertamu. Bertamu. Saya tahu bertemu lah. Bertamu, Bertamu. Tatawa. Cuba buat. Tatawa ya tatawa. Tatawiyan. Ya, amar nahi. Tatawa la tatawa. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman.
Mutadawin, mutatawan, mutadawan, mutadawan. Ya. Kemudian madi majhul, mudhari majhul. Utuya, yutatawa. Tuya yutatawa. Baik, sekarang makna untuk ikut wazan ya, makna bertamu. Kalau madi Bertamu, telah bertamu ia. telah bertamu. Ya. Kalau mudhari, Ia bertamu. kalau masdar, Pertamuan. kalau bertamu masdar agak-agak apa? Tamu, pertamuan lah. Bertamuan. Bertamuan ya. Salah. Salah ke Ustaz? Ha? Amuan. Bertemuan satu juga kalau bertemuan, tapi ini bertamu kan? Bertamu. Ni tamu. Boleh lah. Bertamu je lah. Tetamu. Amar, Amal bertamulah oleh engkau. ya, kalau nahi, Janganlah engkau bertamu. ya, janganlah engkau bertamu. Isim fa'il, Yang bertamu. yang bertamu. Isim maf'ul, Yang ditamukan. yang ditamukan. Yang ditamukan. Ya. Yang ditamukan. Betul ke? Boleh lah, boleh. Boleh lah. Boleh lah. Sahih. Lebih kurang dengan makna yang menerima tamu lah, macam tu. Yang menerima tamu. Okey, makan Tempat bertamu. sama. Masa bertamu. Madi majhul Telah ditamukan ia. telah ditamukan ia. Mudhari majhul Ia ditamukan. ia ditamukan. Ya. Ia dengan mana ia menerima tamu. Ia menerima tamu. Okey. Oh, yang Alhamdulillah. betul dia menerima tamu ya Ustaz. Boleh? Ia menerima tamu. Yang madi pula ia diterima tamu. Dia diterima tamu. Itu majhul lah. Kalau isim fa'il, kalau isim maf'ul pula kita letak yang menerima tamu. Macam tu. Kalau isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Isim maf'ul. Kalau Yang isim diterima. maf'ul kita tambah yang. Yang di. Macam tu. Jadi yang Tapi menerima nak betul tamu. kalau saya buat dulu. Boleh lah. Boleh. Tadi yang fa'il yang menerima tamu. Boleh macam tu. Tadi Kalau yang ditamukan, tak kena sangat. Ya? yang mana terima tamu. Yang menerima tamu. Yang diterima tamu. Sorry. Yang diterima tamu. Kalau madi, ya, yang madi telah diterima tamu. Telah diterima tamu. Tamu. Kalau mudhari, ia menerima tamu. Ia menerima tamu. Apa Ustaz? Madi telah diterima tamu ya? Telah terima tamu. Kalau mudhari, ia Telah terima tamu. ia menerima tamu. Bolehlah ia menerima tamu. Mana yang madi majhul Ustaz? Ia Menerima tamu. menerima tamu. Kalau ma'ruf, ia bertamu. Ma'ruf. Kalau majhul, ia menerima tamu. Macam tu lah. Ulang balik Ustaz, ulang balik. Yang Pada mana? mula. Yang tatawa tu. Letak tamu tadi, Ustaz ulang pada mula. Madi, mudhari'. Telah terima tamu.
Tak, cuba seorang sebut. Nanti saya buat pembetulan. Tatawa. Ha? Telah bertamu ia. Okey. Mudhari'. Mudhari' ia bertamu. Okey. Menerima Masdar. tamu kita. Tak payah, ia bertamu saja. Ia bertamu. Ia bertamu. Masdar. Okey. Masdar. Tadi saya Masdar kalau ikut tasarruf dewan dia bertamu. bertamu lah. Bertamu dah. Bertamu. Amar. Bertamu lah oleh engkau. Nahi. Janganlah engkau bertamu. Isim fa'il. Yang bertamu. Isim maf'ul. Yang ditamu. Itu fa'il yang menerima tamu ke? Yang bertamu sajalah. Yang bertamu. Okey. Okey, yang ni yang Isim maf'ul. Yang diterima tamu. Yang diterima tamu. Okey. Yang diterima Tamu. Yang diterima tamu. Makan zaman. Samalah senang. Tempat bertamu. Bertamu. Masa bertamu. Masa bertamu. Madi majhul. Telah diterima tamu. Telah diterima tamu ia. Telah diterima tamu dia. Terima tamu ini. Mudhari' majhul. Ia diterima Ia diterima tamu. tamu. Betul Ustaz? Ia diterima tamu. Kena lah. Kena. Telah diterima tamu. Kalau tak kena, ia menerima tamu. Ia menerima. Boleh lah. Ia menerima. Kalau rasa tak kena tu, kita boleh ubahkan. Ia menerima tamu. Okey, alhamdulillah mumtaz semua ya. Akan datang pula ada sambungan lagi. Kita yang ke-45 iaitu tasrif multawi pula ya. Tasrif multawi ni tak banyak tamrin, ada 4